Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, ayat yang saya baca tadi berkaitan dengan kepimpinan, tuan-tuan dan puan. Pengertiannya lebih kurang, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebahagian dari harta mereka. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan. Di sini yang ditekankan ialah laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Kalau dalam konteks keluarga, tuan-tuan dan puan, suami itu adalah merupakan jurumudinya, pemimpin utamanya dalam rumah tangga, insya-Allah. Sebab itu kita akan cerita pada malam ini tentang keberkesanan, kebolehan, kemampuan seorang yang namanya suami, kebolehan, kemampuan seorang yang namanya ayah untuk memimpin anak-anak, memimpin isteri dan anak-anak dalam keluarga mereka. Dan kita tengok tuan-tuan dan puan, sama ada pemerhatian kita, sama ada kajian kita, sama ada penulisan-penulisan yang kita baca, atau pengalaman peribadi kita. Sama dalam lingkungan keluarga, lingkungan jiran tetangga, lingkungan masyarakat umum. Macam mana kita melihat sekarang tentang peranan orang lelaki, peranan kepimpinan dalam rumah tangga. Sama ada kepimpinan itu didapati berkesan, dan kalau kepimpinan berkesan, sudah tentu dapat ditonjolkan melalui tata laku anak-anak. Anak-anak yang menjadi orang-orang anak yang segar pemikirannya, segar amalannya, segar akhlaknya, segar imannya, segar ketakwaannya, itu dia. Tetapi kalau sebaliknya, anak-anak tuan-tuan lebih terdedah, lebih seronok, lebih berasa gembira dengan hal-hal kemungkaran dalam hidup mereka, sudah tentulah di antara yang boleh dipersalahkan ialah pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga itu. Maka tuan-tuan yang membicarakan tajuk malam ini, ayah atau suami hilang taring. Ayah atau suami hilang taring. Tuan-tuan, kita kena tengok perkara ini dengan hati yang terbuka. Mungkin kena pada kita, mungkin kena pada saya. Bukan mungkin lagi, mungkin sebahagian daripada saya. Pimpinan saya tidak berkesan, saya tak ambil daya kepimpinan. Saya lemah dalam hal itu. Saya tak ada kekuatan. Saya tak boleh berdepan dengan anak. Saya tak boleh berdepan dengan isteri. Saya tak boleh berdepan dengan anak sulung saya yang jauh lebih hebat daripada saya. Ilmunya lebih hebat, kualifikasinya lebih hebat, gajinya lebih hebat, kedudukannya lebih hebat. Sebab itu sebagai ayah pun saya terlalu lemah untuk bertentang mata dengan anak sulung saya itu. Ini yang berlaku, tuan-tuan dan puan. Maka dengan itu, tuan-tuan dan puan, kita akan ada 3 orang yang membincangkan. Macam biasa, tuan-tuan. 3 orang yang membincangkan. Yang pertama, tuan-tuan, Ustaz Abdul Sattar Muhammad. Jauh sana daripada Kota Baru, tuan-tuan. Daripada bahagian pendidikan guru, Institut Pendidikan Guru, tuan-tuan, di Kota Baru di sana. Alhamdulillah, ini kali yang kedua, Ustaz Al-Fadhil Abdul Sattar muncul. Saya jadikan dia malam ini, kita pilih dia menjadi pembahas ataupun pembicara yang pertama. Kemudian yang kedua ialah Ustazah Dina Ahmad. Pun saya rasa ini mungkin kali yang ketiga atau kali yang keempat sudah muncul dalam program kita. Dan Ustaz Ikhram Hussein mungkin juga kali yang ketiga yang muncul dalam program kita ini. Alhamdulillah, tuan-tuan. Mari kita dengar sebagai permulaan mukadimah dalam masa 3-4 minit atau 5 minit begitu daripada Ustaz Muhammad Sattar. Kalau tajuknya ayah atau suami hilang taring, macam mana caranya kita nak mempersembahkan kepada para penonton yang ribuan yang sedang menyaksikan. Saya harap tuan-tuan like and share. Tuan-tuan sekarang juga tuan-tuan like and share. Nanti tuan-tuan habis saja mukadimah ni, saya nak cerita apa yang berlaku daripada tengah hari tadi, tuan-tuan. Saya berada di Melaka tadi, tuan-tuan.
Daripada pukul 9.30 pagi sampai selepas zuhur, kita berada di Melaka. Saya nak laporkan sedikit kepada tuan-tuan. Apa dia yang saya nampak, apa yang saya pandang, apa saya lihat di Melaka bila saya mengadakan program selama 3.5 jam atau 4 jam dengan mereka pada pagi sampai tengah hari tadi. Sebelum itu, kita dengarkan mukadimah daripada Ustaz Muhammad Sattar. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Keluarga serta para sahabat baginda semua. Terima kasih Datuk ahli panel Ustaz Ikram dan Ustazah Diana juga Dina. Ya. Dan terima kasih kepada semua para penonton di live Facebook Datuk Dr. Hassan Ali ni dalam program Salam Husnul Khatimah. Salam Husnul Khatimah kan? Betul. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai pembuka kata pada malam ini, kita tengok kepada tajuk lah. Tajuk tu sebenarnya saya awal-awal lagi bila tengok tajuk tu rasa macam takut juga ni. Ada ke taring aku ni? Takut kita yang bercakap ni pun tak ada taring. Aduh. Tapi kita cubalah. Sebab nak tak nak kita dah jadi, kalau saya dah jadi seorang ayah kepada 7 orang anak. Dan kita juga menjadi seorang suami kepada seorang isteri lah. Dan nak tak nak kita terpaksa mengakui sama ada kita ada taring ataupun tak ada taring. Dan nak tahu taring ke tak taring tu, ada taring ke tak ada taring ni, kita kena tahu bahawa bila kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang ayah, kita kena tahu apa posisi kita. Posisi sebagai seorang ayah, posisi sebagai seorang suami. Sebab sekarang ni ramai orang, dorang ni senang nak label. Kita sekarang kawan-kawan pun dia label, dia tengok kita sidai kain, sidai pakaian. Dia kata, ini TB ni, dia kata. TB tu, tahu tak TB apa? Apa dia tu? Takut bini. Dia label terus bila kita sidai pakaian je di apa tu? Sidai baju, sidai kain ke. Dia kata ni ustaz ni memang TB ni. Lepas tu bila jumpa minum-minum ke, bila tanya ustaz isteri berapa sekarang? Kita kata saya adalah isteri muda dulu. Oh TB lah ni. Maknanya bila kahwin seorang dia kata TB ni. Jadi orang yang selalu dia labelkan macam tu. Jadi susah juga kita. Sebab jadi pada dalam 1 minit 2 minit ni saya nak kita kalau boleh kita bincangkan tentang satu perkara je lah pun okey dah. Maksudnya tentang tanggungjawab. Tanggungjawab kita sebagai ayah, tanggungjawab kita sebagai suami. Baru kita tahu, bila kita tahu tanggungjawab ni, baru kita tahu kita ni ada taring ke tidak. Mampu ke tidak untuk kita nak menjalankan, menunaikan tanggungjawab ini. Saya ambil kesimpulan lah. Kita buat kesimpulan awal dulu untuk kita kembangkan selepas ni Datuk. Pertamanya tanggungjawab kita ni semua orang tahu bahawa tanggungjawab fizikalnya iaitu menyara keluarga, cari nafkah, itu memang tanggungjawab suami. Dan ni kalau kita cari nafkah, keluar kerja pagi petang, siang malam, orang tak kata ni, kata takut bini, tak ni. Ini memang semua orang tak menafikan bahawa seorang suami, seorang ayah mestilah bertanggungjawab menyara hidup keluarganya. Yang ni rasa kita tak bincanglah malam ni. Yang kedua ialah tanggungjawab kita ialah mendidik isteri dan mendidik anak-anak. Saya rasa yang inilah yang kita boleh bincang, sama ada kita mampu atau tak mampu nak mendidik anak, nak mendidik isteri. Nak berkahwin, beri nafkah mungkin boleh. Tetapi kalau nak mendidik ni rasanya payah sikit. Yang ni lah mungkin teruji taring kita itu tajam ke tak tajam, tumpul ke, bagaimana sumbing ke, bila kita bercerita tentang mendidik isteri, mendidik anak. Dan yang ketiganya ialah menjaga,
maruah dan kehormatan keluarga. Menjaga maruah kehormatan isteri, menjaga maruah dan kehormatan anak-anak. Yang ini kalau kita bincangkan, dia akan berkembang pergi kepada bukan setakat tidak ada taring, bukan setakat hilang taring, tapi mungkin akan dicop sebagai dayus. Seorang suami yang dayus apabila tidak mampu nak menjaga kehormatan isteri dan menjaga kehormatan anak-anak. Dan yang lain-lainnya ialah memberi makan, minum, tempat tinggal, nafkah zahir dan batin. Yang tu mungkin tidaklah menjadi masalah sangat sebab orang sekarang ni ada kerja, adalah bolehlah makan, boleh minum, boleh bagi tempat tinggal. Saya rasa fokus kita kalau boleh kita cerita tentang dua perkara itu, iaitu mendidik dan menjaga kehormatan dan menjaga maruah keluarga kita. Saya rasa itu dulu sebagai mukadimah saya tu. Alhamdulillah, cantik tuan-tuan. Ustaz Abdul Sattar dah pun di hujungnya minta kita zero down kepada perbincangan kita selama 1 jam 10 minit, 1 jam 5 minit ini. Tuan-tuan, banyaklah sebenarnya. Ada setengah buku mengatakan tujuh tanggungjawab seorang suami kepada isteri atau seorang ayah kepada anak-anak dia. Ada buku saya tengok 11, ada buku sampai 22 tanggungjawab. Tapi yang kita nak bincang malam ni soal nafkah pun mungkin nanti di hujung-hujung kita boleh bincang. Tetapi yang dicadangkan oleh Ustaz Abdul Sattar tadi, bincang dua perkara. Pertama, soal mendidik anak isteri kita. Terdidikkah kita? Boleh mendidikkah kita? Ada kekuatan mendidikkah kita? Ada ilmu mendidikkah kita? Ada kegarangan kita untuk tampil sebagai seorang isteri, sebagai suami, sebagai seorang ketua keluarga untuk melakukan tugas yang sangat besar sebenarnya, mendidik. Bahkan tuan-tuan, pendidik yang pertama dan utama bukan cikgu-cikgu di sekolah, bukan cikgu-cikgu tadika, bukan cikgu-cikgu di taska, tetapi ialah ibu dan ayah, dan terutamanya ayah-ayah mereka, meletakkan asas kepada mendidik isteri yang baik, anak yang baik, asasnya diletakkan oleh suami ataupun ayah itu. Yang kedua tadi diminta tuan-tuan kita maruah. Ini tuan-tuan, ini maruah ni jangan main tuan-tuan, jangan main-main. Dan dikatakan maruah ini bukan hilang taring tuan-tuan. Hilang taring ni, maruah ini tuan-tuan, dayus tuan-tuan, dayus. Allah. Kalau dayus ni tuan-tuan dan puan, kita jarang sebut perkataan dayus, tapi kita tahu apa artinya dayus, apa implikasi dayus tuan-tuan dan puan. Jadi inilah perkara yang diminta kita membincangkannya. Okey, saya nak pergi kepada Ustazah Jina. Ustazah okey, kita bincang masih terbuka lagi lah perbincangan peringkat yang pertama ni, masih konseptual lagi kan ya. Suami dan isteri yang hilang taring ya. Hilang ni maknanya dah tak ada dah. Mungkin mula-mula ada, tapi oleh kerana tak praktis. Mula-mula ada, tapi mungkin tidak ada kekuatan. Mula-mula ada, tapi tidak mampu kerana tidak ada ilmu. Mula-mula ada, tapi kerana inferiority complex dia. Saya dah bayangkan tadi, anak dia hebat-hebat. Anak belajar sampai dapat PhD, anak CEO syarikat dan sebagainya. Sedangkan dia, tuan-tuan, dulunya dia lah pemandu kereta. Dia pemandu, tuan-tuan, pemandu taksi dan sebagainya. Saya tak mengatakan pemandu taksi tak bagus, tuan-tuan. Tapi saya nak mengatakan jurang itu. Itu yang menyebabkan ayah-ayah tak dapat bertemu muka, tak dapat memandang muka anak-anak yang dari segi status dalam kedudukannya jauh lebih tinggi daripada dia. Jadi ini pun satu perkara yang agaknya mungkin Dina dapat memberitahu para penonton kita ni tentang jurang. Kalau ada jurang di antara ayah dengan isteri, ada isteri tuan-tuan yang qualified, well qualified, professional, gaji jauh lebih tinggi daripada suami, itu pun susah juga. Atau ayah tuan-tuan dan puan, macam saya sebutkan tadi, ayah terlalu nampak anak terlalu tinggi dan tidak mampu nak menggapai anak yang tinggi kedudukan itu untuk dinasihatkan, untuk diletakkan anak itu ke jalan yang mahu kita letakkan jalannya. Jalannya tidak lain tidak bukan jalan yang pernah dituruka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Ustazah Dina dalam hal gap ini, jurang ini? Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, terima kasih kepada Datuk, Ustaz yang saya hormati, yang saya kasihi, Ustaz Abdul Sattar dan juga Ustaz Ikram
Husin, ahli panel pada malam ni. Baik, jadi yang pertama sekali, selamat Hari Malaysia buat semua daripada bumi PKPD yang start. Saya sekarang sedang menjalani PKPD sebenarnya ni. Baik, jadi doakan kami ya di Alustar ni, insyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk pada malam ini adalah tentang suami ataupun ayah inang tari. Kan, baik, jadi kita tengok balik kepada suasana kita hari ini kan. Kalau dulu banyak ni kali ketiga saya muncul bersama dengan dalam program apa ni Surah Fatimah ni, saya setiap kali saya sebut dulu, satu waktu dulu ayah-ayah, ibu-ibu kalaupun keluar bekerja, pergi buat bendang, pergi buat sawah, pergi bertani dan sebagainya, balik dia ada masa duduk dengan anak-anak kan. Tapi hari ni balik dah lambat. Walaupun dah lah balik lambat, lepas tu sibuk pula dengan handphone sebab kerja-kerja urusan-urusan tu berterusan kat dalam grup WhatsApp-nya dan sebagainya. Sampai kadang-kadang kita tak perasan ada jurang tu. Ya, ada jurang. Sebenarnya dalam pendidikan perkara yang utama adalah komunikasi. Bila komunikasi tak berlaku kan, maka pendidikan jadi pincang. Ya, baik, jadi bila ayah tak berkomunikasi, bila suami tak berkomunikasi dengan isterinya, isteri, ibu dan juga ayah tak berkomunikasi dengan anak-anak, jadi macam mana kita nak membentuk nilai? Ya, macam kita dulu lah, kalau kita dulu, zaman kita dulu, kita cuba ingat apa yang mak kita buat, ayah kita buat zaman-zaman dulu. Kan, apa benda cara dia apa tu kan. Baik, jadi kadang-kadang nasihat-nasihat ayah, kan, kadang-kadang dia nasihat kat kita, tak apa baik tu dah orang buat kat kita, kita jangan nak buat kat orang. Kita jangan jadi, kalau mereka jahat je kita, jangan jadi jahat sama dengan mereka, kan. Jadi nasihat-nasihat tu kita boleh ingat sampai hari ni. Sebab apa? Sebab berlaku komunikasi kan. Jadi kalau tak berlaku komunikasi, macam mana nak berlaku pendidikan? Apa yang agaknya satu hari nanti anak-anak kita akan ingat tentang apa yang kita lakukan. Okay. Baik, jadi sebab itu balik kepada apa ni soalan Datuk ni, bagi saya kan, ya memang tugas ayah adalah antaranya mencari nafkah. Macam mana yang Ustaz Abdul Sattar dah sebut tadi. Yang baik, jadi dia dah keluar cari nafkah. Ya, dia kena ada komunikasi. Sebab itu pada zaman lah ni kan, dengan apa zaman moden ni, yang dahsyat ni, dia punya cabaran ni cukup dahsyat. Kadang-kadang kita sampai tak kenal anak kita kan. Kita tak tahu bila dia menghadap handphone tu, apa benda yang dia dapat kat dalam handphone tu. Jadi kena ada komunikasi suami dengan isteri sekurang-kurangnya. Macam mana yang saya sebut dalam program yang sebelum ni. Sekurang-kurangnya sebagai pemimpin yang core, yang teras di dalam rumah tangga, iaitu ayahnya ataupun suaminya kan, kena ada at least lah report daripada ibunya kan. Ibu kena report sikit, hari ni apa jadi, supaya anak-anak dia tahu apa perkembangan anak-anak dia. Dan kalau yang paling eloknya adalah kalau ada teguran, ayah tegur anak kan. Sebab mak tegur ni duk beletak hari-hari dah. Hari-hari duk beletak. Mereka tak larat nak dengar. Dia macam tukar tajuk sikit je. Dia tahu dah sekali lagi point tu nak pergi ke mana. Dia macam tu kan. Baik, jadi sebab tu kalau ayah kata ni kan, kalau anak-anak saya dah, kalau abah dia cakap, dia tak payah cakap, dia panggil nama je. Afam, lari habis. Kan? Baik, sebab apa ayah jangan apa dia punya suara tu jangan bunyi. Kan, mak ni bunyi lah. Jadi sebab itu ayah, suami perlu ada komunikasi yang baik dengan isteri. Dan jadi isteri, saya sebagai isteri malam ni, satu-satunya ibu lah malam ni kan, antara semua apa ni ahli panel pada malam ni. Jadi isteri kena jadi jambatan kepada ruang untuk suami mendidik the whole family. Untuk ruangan untuk round yang pertama ni setakat itu dulu Datuk. Alhamdulillah. Masya-Allah. Tuan-tuan, apa yang diteroka sebentar tadi oleh Ustaz Abdul Sattar, tuan-tuan, dikembangkan lagi. Dan nampaknya Ustazah Dina menjurus kepada komunikasi. Nampaknya komunikasi, ada sebagainya tidak berlaku komunikasi. Saya diberitahu, tuan-tuan dan puan, bila saya buat kaunseling satu masa dulu, ada duduk sebumbung, mak, ayah, anak duduk sebumbung, tapi ayah tu, anak tak bercakap dengan ayah. Dalam masa 3 bulan dia kata, yang dikira tak lebih daripada 16 patah perkataan tuan-tuan dengan ayah. Tidur sebumbung. Ayah balik, dia keluar, ayah balik. Begitulah ceritanya tuan-tuan dan puan.
Dan jurang-jurang ini ada kepada mana-mana keluarga, mana-mana unit keluarga. Tapi cuba kita lihat macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan sikit di sini untuk diulas oleh Ustaz Ikhram. Okey. Di sebalik kesibukan sebagai pemimpin, baginda tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga dan cuba membahagikan masanya sebaik-baik dengan isteri-isterinya dan anak-anak. Baginda tidak pernah membawa pulang masalah di luar ke rumah, masalah di luar balik ke rumah. Walaupun kepenatan, baginda pulang ke rumah dengan melemparkan senyum, malah sempat lagi menolong dan menguruskan rumah tangga bersama isteri-isterinya. Baginda menunjukkan sifatnya sebagai ketua keluarga dengan tidak akan membiarkan isterinya menguruskan rumah sendiri tanpa pertolongannya. Malah tanpa disuruh, baginda tetap akan melakukannya. Dan inilah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa intimnya dia. Dengan keintiman dia dengan isteri, keintiman dia dengan anak-anak, dengan intimnya itu, maka komunikasi tidak ada jurang komunikasi. Dengan intimnya itu, tak sampai hati anak-anak tuan-tuan nak mengingkari perintah mak bapak. Dengan intimnya itu tuan-tuan puan, maka timbullah rasa ketaatan kepada ayah atau ketaatan kepada ibu dan ayah. Masalah saudara-saudara, masalah jurang, masalah memang berlaku dalam mana-mana keluarga, sama ada tuan-tuan berlaku kerana by design, atau berlaku kerana tuan-tuan dan puan tidak disengajakan, atau berlaku kerana apa-apa sebab pun, kita tidak boleh mengenepikan. Tuan-tuan, memang ada jurang, memang tidak ada pertembungan kadang-kadang, tidak ada kata orang ada keirasan di antara anak-anak dengan bapa-bapa terutamanya. Mungkin kurang dengan ibu tapi lebih kepada ayah-ayah. Ya, sebab itulah tuan-tuan laporkan Rasulullah, saya ambil sikit tadi pecahan daripada kehidupan Rasulullah. Agaknya Ustaz Ikhram boleh panjangkan sikit macam mana Rasulullah. Ini uswatun hasanah. Rasulullah itu uswatun hasanah. Dialah contoh suri tauladan yang baik kepada kita. Sila Cik Ikhram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kasih saya kasihi Yang Bagi Datuk, ayahanda kita, Datuk Dr. Hassan, Ustaz Abdul Sattar, Ustaz Zahdia dan ibu-ibu ayah-ayah di luar sana, para ibu ayah, para asatizah, para masyaikh dan semua yang menonton rancangan ini, dan mudah-mudahan menjadi sebab-sebab kebaikan insya-Allah. Dan bila berbalik kepada apa yang dikongsikan oleh Ustaz Abdul Sattar, Ustaz Zahdia, dan apa yang ditanyakan oleh Ustaz Dr. Hassan Nadi sendiri, kita kena ingat satu firman Allah yang sebagai seorang yang berkeluarga, ahli keluarga, yang apa yang Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ni sendiri sebenarnya dia akan bawakan kita kepada satu kekesalan seandainya kita sebagai ketua keluarga sehingga tak mampu untuk mengelakkan ahli keluarga kita ni daripada api neraka, jurang neraka. Beban ini seolah-olah tajuk ini kepada suami ataupun ayah. Tapi sebenarnya yang saya yakin apa yang Datuk mahukan adalah untuk kita sama-sama melihat. Seorang ayah dia tak boleh tertegak tanpa adanya sokongan dan dukungan daripada ibu, daripada isteri dan anak-anak yang dididik. Tapi para ayah yang saya muliakan, kita juga perlu ingat bahawa apa yang berlaku dalam ahli keluarga itu, satu jarinya itu adalah disebabkan kita. Walau macam mana pun kita katakan bagusnya pun didikan, ataupun kita kata tak begini yang cara kita didik, tapi kita kena akui dahulu. Sebab dalam proses psikologi behavior ini, yang pertama kita kena akui masalah dah berlaku, kita tak boleh menidakkan bahawa masalah itu ada. Biasa yang berlaku, bagi Datuk ahli panel yang saya muliakan, kita akan kerap menyalahkan situasi, suasana luar daripada yang berlaku itu. Kalau kita tengok dalam teori REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, yang menunjukkan event yang berlaku kat persekitaran kita itu adalah perkara yang perlu kita pahami. Dan sebab tu saya katakan pertama kita kena terima perkara dah berlaku. Yang kedua, adjust. Kita cuba sesuaikan dengan keadaan itu. Kita cuba cari jalan. Dan subhanallah, kita kena banyak berdoa. Dan Masya Allah, Nabi SAW pun bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kan?
Barang siapa yang Allah kehendaki dapatkan suatu kebaikan, maka Allah akan beri faham dia tentang agama. Dan sebab itulah permulaan kepada sebuah keluarga ini, tuan-tuan, dan tak pernah terlambat pun ni bagi Datuk. Saya yakin Datuk pun banyak pengalaman mengendalikan program-program motivasi buat kekeluargaan. Tak pernah terlambat pun walau usia tuan-tuan dah mencecah usia ke-50-an, 40-an, 30-an. Apatah lagi dekat luar sana penonton yang mungkin ketika ni yang menonton baru nak memulakan dalam pernikahan, perkahwinan. Tidak pernah terlambat untuk kita membaiki balik kerosakan yang telah berlaku, dan jangan sesekali kita menunjang jari, menidakkan bahawa anak itu perlu dididik. Sebab itu Datuk, saya lihat hari ini ibu-ibu ayah-ayah, jangan biarkan belajar agama ni sebagai perkara yang kedua, dan mencari rezeki itu perkara yang pertama. Kadang-kadang kita lupa meletakkan perkara yang patut diutamakan. Kita rasa bila dah belajar sampai tahap universiti, tingkatan 5 tentang agama, dah lengkap dah. Kita ngaji akidah, fiqh, tasawuf sampai sekolah menengah itu dah lengkap untuk amalan kita seterusnya ke depan. Dan ini yang saya nampak, Datuk, perkara yang banyak menjadi kerugian dan punca beban masalah yang berlaku dalam sistem kekeluargaan. Dan saya nak ajak sekali lagi semua, saya tak pernah nak letih nak kata, belajarlah, carilah guru kepada 3 ilmu ini. Yang pertama akidah, Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah, kita ngaji kitab berkaitan akidah sifat 20, kan, Matan Ajrumiyah, macam-macam ni kitab yang ada. Kemudian fiqh, kan, kadang-kadang kita solat bagi Datuk, tapi solat kita tu tak datangkan kesan, kan, kepada kita, kan, sehingga kita rasa dah kita solat sekadar ada. Dan yang ketiga adalah tasawuf. Sebagai contoh, saya bercakap hampir 3 minit ini, saya merasakan bahawa saya hebat. Maknanya dalam tempoh 3 minit tu di sisi Allah tak ada apa-apa nilai. Sama juga kita, wahai ibu, ayah, suami, jangan menidakkan kita perlukan ilmu. Kita perlukan ilmu, carilah 3 ilmu ni. Yang kedua, kemudian cari ilmu-ilmu kekeluargaan, parenting. Hari ini kita perlu. Macam mana hari ini untuk kita mengatakan bila anak mengaku salah, apa yang patut kita katakan? Ada kita marah dia. Jadi kesan psikologi ni bila dia mengaku perkara yang benar, kesalahan yang dia buat, kita marah, next time dia buat benda salah, dia akan membohong, bukan? Jadi itu parenting yang kita perlukan dalam konteks kekeluargaan hari ini. Dan Masya Allah, tidak tadi Datuk cerita pasal apa, bagaimana bagi Nabi Rasulullah SAW. Junjungan mulia kasih kita yang bila cerita pasal Rasulullah ni, saya akan rasa sangat sayu Datuk, sebab dah bila masuk PKP ni dah ada program untuk menziarahi baginda Nabi SAW, untuk keputusan Nabi SAW, tak dapat. Tapi kita cubalah cari contoh dia tuan-tuan. Baginda Nabi, kalau bila menjelang malam, Rasulullah sebelum tidur, dia akan kucuk dari anak bungsu dia, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Kan? Ada satu ketika tu ditegur dan ditanya salah satu isterinya, kenapa baginda selalu cium Fatimah? Lalu Nabi jawab, setiap kali aku rindu syurga, aku akan dapatkan semerbak bau harum syurga daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dia sebahagian daripada diri aku. Subhanallah. Itu contoh yang Nabi bawa dalam kehidupan parenting kita dalam kekeluargaan. Jangan sekali-kali kita lupa untuk ada attachment. Tadi Ustazah dia kongsikan tentang komunikasi. Dan kita lupa juga sentuhan, attachment yang Nabi ajar kita lakukan. Dan tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan sekalian, untuk anak perempuan ni dia penting kan, sebab kalaulah dia tak nampak suri tauladan dia itu adalah seorang bapa, seorang ayah, bila dia keluar nanti dia akan melihat mungkin ramai lelaki dekat luar sana, memuji dia, memuja dan memuji, dan akhirnya kita khawatir yang dikatakan sebagai cair. Dia kata betul juga kat rumah ayah tak pernah puji pun, kan, ini orang lelaki dekat luar lebih nampak aku sebagai seorang wanita. Sebab itu tadi saya kata sentuhan, pujian untuk anak perempuan khususnya. Jadi mudah-mudahan jadi sebab yang akan dapat kita kembangkan yang dia Datuk. Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, tuan-tuan cantik. Apa yang ditekankan tuan-tuan, kita dah bersiaran pada malam ni, rasanya dah 184 malam. Memang soal ilmu ni tak pernah tinggal tuan-tuan. Setiap program, setiap malam pasti keluarga ilmu kepimpinan, keluarga ilmu, soal akidah, soal syariah, soal akhlak, pentingnya agama.
Tak pernah tinggal tuan-tuan, tak pernah tinggal. Tajuk apa pun balik kepada agama. Tajuk apa pun balik kepada ilmu. Tajuk apa pun balik kepada amal. Tajuk apa pun balik kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantiklah tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan bila kita tengok agama ni, Islam ni hebat tuan-tuan. Sangat-sangat hebat tuan-tuan. Tak ada satu agama yang boleh menyayangi ketinggian Islam, kehebatan Islam itu. Tuan-tuan tengok ya, cerita apa pun balik kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita apa pun tentang manusia, penghulu segala manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya, dia tak boleh pergi mana dah. Pusing-pusing kat situlah. Sebab itulah tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain itu syahadatain yang boleh paksi kepada akidah kita tuan-tuan. Balik kita nak pergi kepada pusingan yang kedua sekarang Ustaz Sattar ya Ustaz ya. Cerita tentang kepimpinan Ustaz ni. Sekarang kepimpinan cerita. Ustaz pun pemimpin. Saya rasa di institut pun Ustaz memang ada peranan Ustaz sebagai pemimpin. Kita mengajar pun pemimpin, yang diajar pun ikut tengok pimpinan kita dan sebagainya. Kerana kita adalah merupakan uswatun hasanah yang sepatutnya diikut oleh siapa-siapa juga yang ada di bawah kita tuan-tuan Jadi kepimpinan ini, soal kepimpinan ni banyak buku tentang leadership ya Allah tuan-tuan. If you care to go to the library, one of those collection has got the most numbers tentang leadership lah. Corporate leadership, business leadership, social leadership, cultural leadership, macam-macam tuan-tuan. Macam-macam. Local leadership, village leadership, macam-macam tuan-tuan Tetapi yang tentang keluarga ni yang saya nak yang nak diminta oleh Ustaz Sattar ni, kita bincang persoalan mengenai dua perkara yang disebutkan tadi, pendidikan, pengasuhan dan satu lagi tentang maruah dan kehormatan. Sudah tentulah untuk menjaga kedua-duanya itu memerlukan kepimpinan, dan kepimpinan ini mempunyai ilmunya sendiri, yang disiplinnya sendiri, sebagaimana yang Ustaz Ikram tadi ada menyebut, membayangkannya. Jadi kepimpinan ini disebut, itulah sains, itulah arts. It is an art, also it is a science. Science and arts, itu adalah kepimpinan. Tetapi kalau kita baca buku kepimpinan, dan begitu dalamnya pembincangan kepimpinan, begitu luasnya pembincangan kepimpinan, termasuk kepimpinan keluarga, kalau kita tidak ada ilmu asas pun tak ada, tak pernah didedahkan, tak pernah hadir seminar, tak pernah hadir kuliah, tak pernah hadir ke masjid, tak pernah pergi ke surau, tak duduk dalam majlis ilmu, macam mana agaknya? Macam mana agaknya kita nak tajamkan taring kita sebagai suami, taring kita sebagai ayah, tanpa foundation ilmu yang diperlukan untuk menjadi manusia yang boleh memimpin dengan baik. Macam mana Ustaz? Ya, terima kasih Datuk. Itulah sebenarnya taring ini, taring kita ni berada pada ilmu. Datanglah Datuk cerita tadi, berbagai-bagai jenis kepimpinan, berbagai-bagai jenis leadership yang ada dalam buku, tapi sekadar ianya berada dalam buku lah. Orang ni dia orang nak kahwin ni, saya nak ambil cerita daripada awal lah, daripada masa mula-mula nak kahwin. Nak kahwin ni soalan pertama, dia kata dia mampu ke nak kahwin. Dia kata bila sebut mampu tu, dia bukan fikir mampu tak nak jadi pemimpin, tapi dia kata mampu tak nak kahwin. Dia lebih yang dalam kepalanya ialah mampu ke dia nak kalau senang-senang kita cerita, mampu ke tenaga batinnya lah. Dan itulah fokus ke kahwin ni, hanya tenaga batin. Itu. Jadi berbagai cara lah yang sampai sekarang lah bab tenaga batin ni, dengan tongkat alinya, dengan kacik Fatimahnya, dengan kopi songkoknya, dengan berbagai-bagai lah. Tapi jarang orang bila dia kata nak kahwin ni aku mampu ke nak jaga anak orang, aku mampu ke nak didik anak orang, pandai ke aku ni, aku sendiri pun tak pandai nak didik, boleh ke aku nak didik nanti ada anak, nak didik anak pula. Yang ni tak berapa banyak orang berfikir, tak berapa banyak. Jadi macam juga dia kira nak bertarung je, bila kahwin ni hanya pertarungan, satu pertarungan itu aja, dan satu yang benda yang suka. Tapi kalau fikir benda yang susah, dia kata tak kahwin lah kita. Kalau fikir masalah, tak boleh kahwin. Sampai bila tak kahwin? Ada juga orang yang tak berani nak kahwin sebab duk fikir masalah.
Macam kita nak bisnes, duk fikir rugi, dia kata, fikir rugi sampai bila tak bisnes, tak boleh nak buka kedai. Jadi itu pun satu masalah juga. Jadi fikir kita, maksudnya satu perkahwinan itu, saya pun pelik juga. Perkahwinan ni sebelum kahwin tu dah ada khusus perkahwinan, sehari 2 hari. Saya tak ingat dulu, saya khusus juga dulu sehari ke 2 hari kata khusus perkahwinan. Tapi waktu itu bila bagi khusus, orang cerita tentang hukum hakam, cerita tentang nikah cerai, talak berapa ada. Tak cerita sangat tentang kehidupan berumah tangga, tanggungjawab. Tak cerita sangat tentang kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu pemimpin, setiap pemimpin itu akan disoal tentang kepimpinannya. Tak ada yang nak cerita yang tu, tak fokus pada yang tu. Fokus kepada hukum hakam fiqh. Yalah, walaupun benda tu penting lah, hukum hakam fiqh tu. Tetapi sepatutnya khusus perkahwinan semua tu lebih fokuskan tentang kehidupan berumah tangga, tanggungjawab isteri terhadap suami, tanggungjawab suami terhadap isteri, tanggungjawab anak terhadap ayah, mak, ibu bapa, tanggungjawab ayah mak kepada anak-anak. Sepatut itu yang difokuskan. Kerana kita tengok sekarang ni terlalu keluarga dalam sistem kekeluargaan kita ni terlalu longgar dan dilonggarkan pula oleh macam ustazah kata tadilah, dengan gadget-gadget ni. Kadang-kadang tak ada masa, bukan anak-anak tak ada masa dengan mak ayah pun tak ada masa dengan anak-anak. Saya kadang-kadang anak dia WhatsApp je panggil makan nasi. Dia WhatsApp je. Makan. Tak boleh dia nak pergi datang depan tu ajak jemput makan. Main WhatsApp je. Jadi kadang kalau yang kecil tu dia video call. Dia duduk dapur dia video call gitu. Jadi itu tapi okey lah juga kan. Ada juga tengok muka juga gitu. Tapi kelonggaran tu dah mula nampak. Ada nampak. Dah lah macam kita daripada pagi, petang baru balik malam pula kita balik. Itu bukan, saya ingat saya dulu masa kecil-kecil, kalau ayah mak balik ni, kita berlari keluar tau, sambut mak ayah balik. Mungkin kerana dia ada bawa balik buah tangan, ada gula-gula, ada biskut, ada apa. Kita sekarang ni tak bawa balik. Jadi anak sekali dia berlari keluar, dia tak dapat apa. Dia tak dapat apa. Jadi bila kita balik, dia dengan gadget dia lah. Gadget tu yang memberikan dia sesuatu. Kita balik, kita pula cari mana anak ni, mana dia ni, mana kakak, mana Alung, mana Acik. Kita cari. Diorang buat dek je. Kita balik. Saya ingat saya dulu memang kalau balik, mak ayah balik, memang kita berlari keluar, pergi sambut dia. Bawa beg, bawa apa ni, kat tempat kami tu dia panggil bawa jabir, bawa supik yang dibawa oleh mak ayah tu, kita bawa naik. Dan kita geledah dalam tu adalah bahagian kita. Sekarang ni mungkin tak ada yang tu kot, menyebabkan kelonggaran berlaku makin longgar institusi kekeluargaan ini. Dan bila dah longgar macam tu, kuasa ayah tu memang dah tak ada. Taring ayah dah tak berguna lagi. Tajam macam mana taring pun dah tak berguna. Kenapa? Sebab anak-anak ni dia rasa tak ada apa dia dapat ambil daripada ayah dia. Macam Ustaz kata tadi lah, pujian pun dia tak dapat, apa pun dia tak dapat daripada ayah dia, daripada mak dia. Saya mak ni saya tak nak cerita, saya nak cerita ayah je lah hari ni. Sebab tajuk itu pun suami kan. Kesian juga kalau cerita pasal mak, kesian ustazah dia seorang, kita rasa dia seorang kan. Jadi itu satu. Maksudnya kecanggihan yang pertama tadi, ilmu tentang kekeluargaan ni kita tak banyak lah. Kita tak banyak. Walaupun kepimpinan semua tidak didedahkan sangat di surau. Kalau di masjid pergi, Datuk kata tadi tak belajar. Kalau dia pergi belajar di masjid, di surau pun tak cerita sangat tentang kepimpinan ini. Tak cerita tentang pemimpin keluarga ini. Tak berapa. Banyak cerita buka kitab, cerita halal haram, cerita makruh, banyak cerita hal fiqh lah. Banyak ustaz-ustaz ni dia fokus kepada hukum-hukum fiqh. Tetapi hukum muamalat ini, fiqh juga, tapi muamalat ini tak seberapa. Menyebabkan kita duk rasa, ayah tu dia duk rasa taring dia hanya duduk pada garangnya. Bila dia garang dengan suami, dengan isteri, itulah taring dia.
Segala benda dia nak kontrol dengan kegarangannya. Maka akhirnya isteri lari, isteri tak dengar cakap, anak-anak tak dengar cakap, kenapa bapaknya garang, terlalu garang. Kalau ada yang kata lembut, yang tak boleh garang. Ada juga suami-suami yang dia kata kita tak boleh garang dengan anak kita, dengan isteri kita. Lembut, ikut saja semua. Apa isteri nak buat, buat. Apa anak nak buat, buat. Yang penting kau bahagia. Bapa ada duit, bapa ada harta, bapa bagi je. Nah, itu pun satu masalah. Jadi taring tu banyaknya pada kegarangan. Jadi garang ni sebagai taring, maka tu tentu sekali tak betul. Garang tak apa nama ni, ketegasan. Yang perlu ketegasan, yang perlu ilmu kepimpinan ini ada masa lah garang, ada masa tidak garang. Tapi tegas. Yang pentingnya ialah tegas. Dan bapa tu tahu apa yang anak boleh buat, apa yang anak tak boleh buat. Saya rasa itu ilmu yang sangat penting untuk seorang bapa, apa yang isteri boleh buat, apa yang isteri tak boleh buat. Dan untuk saya sebut satu perkataan yang Datuk kata takut juga nak sebut, iaitu dayus. Dayus ini lawannya ialah cemburu. Dayus lawannya cemburu, kata ulama. Dayus lawan dia didduhu al-ghar. Al-ghar maksudnya cemburu. Suami tak ada cemburu dengan isteri. Isteri nak buka aurat, pergi ke mana, balik bila, dengan siapa dia pergi, tak peduli. Anak nak keluar masa bila, anak nak balik masa mana pun tak peduli. Tak ada langsung rasa cemburu. Sebab dunia sekarang, kalau kita nak kongkong, anak isteri kita, matilah kita. Tak boleh nak kongkong. Kita bagi kebebasan. Ini menyebabkan ayah hilang taring, bukan setakat hilang taring, tetapi ianya sampai menjadi seorang yang dayus. Saya rasa itu dulu, Datuk. Alhamdulillah, cantiklah. Ustaz, saya pun terpakulah dengan ulasan daripada Ustaz ni. Bagus, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok, tuan-tuan. Cuba perhatikan. Tuan-tuan dalami apa yang disebut tadi, tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Ustaz Abdul Sattar, tuan-tuan ni. Sistem keluarga pimpinan yang longgar. Kita boleh bincang ni satu hari, dua hari tentang longgarnya kepimpinan. Perkataan longgar, kita boleh analyse longgar tu. Longgar dari segi apa? Longgar dari segi bahasa, longgar dari segi amalan, longgar dari segi kepimpinan, longgar dari segi kepengikutan, longgar dari segi kita dengan anak-anak, longgar dengan isteri. Masya Allah, tuan-tuan. Itu satu perkara. Tapi yang saya apa ni, yang rasa yang disebutkan oleh Ustaz tadi, tuan-tuan kena renung ni. Antara kegarangan dengan ketegasan. Garang aja tak jadi, tuan-tuan. Menjeritlah, merah muka, telinga merah, bergetar-getar suara. Tak jadi, tuan-tuan. Lari anak kita. Lari, tuan-tuan. Anak perempuan kita, dia punya boyfriend dah lambai banyak kali dah. Mari kita lari aja. Lari. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu cerita mengenai anak perempuan lari daripada rumah ini makin meningkat, tuan-tuan. Peratusnya makin meningkat. Sebab antaranya tadi kegarangan. Yang diperlukan ialah ketegasan. Lain, tuan-tuan, lain. Kita boleh bincang ni antara kegarangan dengan ketegasan. Itu poin yang dibawa oleh Ustaz Sattar tadi. Tuan-tuan cuba tengok. Aku ni sebagai pemimpin ni, kadang-kadang garang pun tidak, tegas pun tidak, langsung tak ada, tuan-tuan. Itu masalah besar. Masalah besar. Dan satu lagi saya nak pergi kepada Ustazah Dina ni. Ini yang cerita, yang Ustaz cerita tu, kalau saya boleh simpulkan apa yang Ustaz cerita tadi, sangat menarik pada saya. Ini tamadun, tuan-tuan. Tamadun sudah berubah. Tamadun sekarang ni, tamadun kebaratan. Satu lagi, the injection tamadun liberalism. Liberal. Fikirlah liberal. Liberal lah tu, tuan-tuan. Anak kita keluar, siapa yang bawa, berapa orang bawa, laki-laki mana yang bawa, kulit hitam ke, kulit putih ke, Afrika ke bawa. InsyaAllah, tuan-tuan. Dayus, tuan-tuan, dayus. Tapi dalam soal liberalism ni, tak ada perkataan dayus, tuan-tuan. There is no such thing as dayus in the conception of liberalism. Tak ada, liberalism tak ada. Benarkan. Apa lagi? Liberated. Kita diajar. Liberated. Women liberation. Tuan-tuan dan puan. Bebaskan diri kita dari cengkaman. Bebaskan kita dari segi orang cuba nak kawal kita. Bebaskan daripada kawalan. Masya Allah, tuan-tuan. Takut, tuan-tuan, kita dengar.
Soal the liberalist mentality, the liberalist thinking. Bila masuk dalam kepala terutamanya orang yang moden, orang yang bandar, pengajian-pengajiannya tinggi, belajar di barat tuan-tuan dan puan, belajar di Malaysia pun, tetapi materialnya material barat, maka lahirlah insan-insan muka Melayu tapi fikirnya barat. Jadi inilah fikirnya liberalis tuan-tuan dan puan. Bila liberalis ni, agama pun diliberalkan tuan-tuan, agama pun diliberalkan. Menggunakan logik akal. Oleh itu, Ustazah Dina, dalam suasana pergerakan tamadun manusia ni, yang kita tak boleh sekat. Tamadun akan bergerak. Tamadun akan berjalan. Dan kita ada sebahagian daripada penduduk yang kata orang being impacted dalam tamadun itu. Jadi sekarang ni macam mana kita nak nasihatkan kepada ayah-ayah, kepada suami-suami, macam mana kita nak menangani arus tamadun yang sedang berubah sekarang ni? Macam mana dia nak? Soalan ni besar tapi kita cuba kecilkan sikit soalan ni. Baik. Terima kasih Datuk, penonton-penonton sekalian. Baik, jadi bila Ustaz Abdul Sattar sebut tadi kan, saya teringat satu waktu dulu habis satu program. Kan habis program tu dewasa lah, program dewasa semua. Lepas tu ada di satu jabatan dan salah seorang daripada peserta program tu, lelaki yang lebih tua dari saya, datang dekat saya, dia kata, macam mana ya puan, saya nak buat supaya isteri saya ikut saya. Kan, jadi soalan tu dia kata, macam mana ya saya nak buat supaya isteri saya ikut saya. Kita ni isteri kan. Baik, jadi dia datang tanya. Jadi saya faham, dia nak memahami jiwa isteri dia, dia tanya seorang perempuan. Jadi itu sangka baik saya pada masa tu. Jadi pada masa tu kan, saya sebenarnya terdiam sekejap. Tumaninah sekejap gitu kan. Tumaninah, dan kemudian Allah ilhamkan saya untuk saya jawab begini kepada dia. Dia kata, bang balik kan, mulakan dengan solat jemaah. Buatkan isteri abang ikut abang dalam solat. Kan, latih dia dalam solat. Setiap kali solat dia kena ikut. Dia tak boleh lebih daripada orang bila abang jadi imam. Latih dia, biasakan diri dia dengan ikut dalam solat. InsyaAllah pelan-pelan dia akan mula ikut. Kan. Baik, jadi lepas tu ceritanya dia hantar WhatsApp dan kata alhamdulillah dia rasa macam isteri dia dah makin lembut sikit, dia kata sekarang. Baik, jadi cerita dia pasal taring ni kan, dia taring, satu lagi dia ada satu Ustaz Musata tanduk nama dia. Kan, kalau taring tu nak kena ada, jangan sampai tumbuh tanduk, nanti susah ni kalau tumbuh tanduk kan. Baik, jadi cerita pasal kita nak jadi pemimpin ni, kita nak jadi pemimpin ada dua cara orang memimpin ni. Ada orang yang memimpin, dia guna kuasa kan. Satu lagi jenis adalah yang bagusnya adalah dia sedar bahawa ini adalah amanah kan. Sama lah ibu ke, siapa-siapa saja pemimpin. Ya, asyik nak guna kuasa, asyik nak guna otoriti dia kan, sebagai autokrasi dia sebagai seorang pemimpin kan, nak gunakan kegarangan macam mana yang dah disebutkan tadi. Baik, lama-lama sebenarnya dia tak perasan bahawa perkara tu menjarakkan. Ya, sedangkan kalau kita tengok di dalam hikmah penurunan Al-Quran. Kenapa? Kan 13 tahun pertama tu Allah turunkan bab akidah saja. Akidah ni maksudnya ikatan kan. Allah ikat hati-hati manusia kan dengan kasih sayang supaya besarkan Allah, dekat dengan Allah. Lepas tu 10 tahun kedua, turunlah apa syariat pun tak ada pun orang tanya kenapa perempuan kena pakai tudung? Kenapa kami nak kena? Tak ada siapa tanya. Senang nak ditaat. Sebab apa? Cara kepimpinan yang betul adalah sebenarnya dengan menyuburkan kasih sayang. Kan? Baik, jadi sebagai pemimpin trust kan, seorang suami, seorang ayah di dalam rumah tangga, maka dia nak kena selalu sebenarnya bagi kasih sayang. Ya, macam mana yang Rasul SAW buat kan, kalau kita baca sirah ni banyak lah kan. Rasulullah ni sampai isteri dia nak naik kenderaan, dia yang bantu. Mandi bersama, bergurau senda. Kan, banyaklah cerita-cerita kalau kita nak tengok kan. Sampai isteri dia minum dekat mana, dekat situ juga, dekat tempat yang sama. Dia letak bibir dia. Ya, maksudnya dia suburkan kasih sayang dalam rumah tangga. Dan dia betul-betul jaga isteri dia sebab Rasulullah faham bahawa cuaca rumah tangga ditentukan oleh siapa? Oleh isteri, oleh si ibu. Kan? Kalau tuan-tuan semua baliklah kan. Balik, suami tu yang isteri tu tengah moncong, kan? Berani cakap tak? Kan?
Tak ada siapa pun yang cakap. Kalau hari tu mak mau jom, mak tak masak, mak mau bok, sunyi sepi rumah tu hari tu. Betul tak? Sebab apa? Sebab cuaca rumah tangga ditentukan oleh ibu. Ibu dalam rumah tangga tu. Baik, jadi sebab itu Rasulullah SAW sangat menjaga isteri dia. Baik, dan jadi sebagai seorang isteri pula kan, kita tak bolehlah kena jagalah. Aku kan penentu kat sini. Bukan, kita bukan nak jadi queen control. Maksudnya macam ni, kita nak sebagai seorang ibu pula, kita ni kena jadi seorang yang membantu suami kita untuk memudah cara kepimpinan pendidikan di dalam rumah. Maksudnya, kadang-kadang kita kita kahwin dengan suami kita, walaupun banyak kualiti baik yang ada pada dia, kita kena fahami bahawa ada dualiti. Semua manusia ada dualiti. Kan? Ada bahagian baik dia, ada bahagian kurang dia. Sama macam kita lah, kita pun ada kurang, kita pun ada baik. Jadi kita dengan suami saling melengkapi. Kita satu tim. Kan? Baik, kita satu pasukan. Jadi sebab itu, bagi saya, dia punya resepi adalah kita kena sentiasa bergilir-gilir jadi si kuat dan si lemah. Kan? Jadi contoh macam tadi kan, tiba-tiba suami marah-marah. Contoh kan, suami marah-marah. Orang yang tengah marah ni, orang yang lemah ya. Kan? Kalau kita faham betul orang yang sedang marah sebenarnya dia sedang lemah. Sebab tu dia boleh dikuasai oleh emosi dia. Macam mana yang Imam Ghazali sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik, jadi dia tengah lemah. Jadi bila suami tengah lemah, kita jadilah orang yang kuat. Samalah dalam bila dalam rumah tangga, bila tiba-tiba isteri marah-marah, jangan suami balas dengan marah. Kan? Jadi bagilah sebab isteri tengah lemah, maka suami jadilah si kuatnya. Kan? Baik, tenangkan anak-anak semua. Umi letih agaknya. Kan? Kita bagi Umi rehat sekejap ya. Tak apa, jangan jumpa Umi dulu. Biar abah cakap dengan Umi. Baik, jadi bagilah-gilir. Supaya pendidikan di dalam rumah tangga tu ada sistem. Jadi anak-anak pun akan tengok, kalau tengah marah tak boleh cakap. Dia orang akan belajar bahawa kalau orang tengah marah, kita sejukkan dia dulu. Kita jangan tambah. Kalau abah tengah marah, Umi buat macam ni. Baik, jadi dia akan belajar secara tidak langsung tentang rumah tangga dengan cara melihat ibu dengan ayahnya berinteraksi. Baik, sekarang itu Datuk, kepada Datuk. Terima kasih. Alhamdulillah, bagus Tuan Padi. Maknanya tentang kasih sayang, tentang isteri menjadi pemudah cara, dan kemudian tuan-tuan saling melengkapi. Yang ini pun tuan-tuan, perkataan-perkataan ini sebenarnya tuan-tuan perlu dianalisa dan mempunyai tuan-tuan kekuatan-kekuatannya tersendiri perkataan-perkataan ini. Dan inilah misalnya saling melengkapi. Isteri melengkapkan suami, suami melengkapkan isteri. Isteri kena faham dia ada kekuatan, dia ada kelemahan. Suami pun kena faham sebagai pemimpin tuan-tuan dan puan. Mana ada pemimpin dunia ni yang kuat aja tidak ada kelemahannya. Ambillah Donald Trump tuan-tuan. Masalah sekarang ni 1 November ni pilihan raya tuan-tuan nak menentukan siapa pemimpin. Dan nampaknya daripada ratingnya makin rendah. Biden makin tinggi. Tuan-tuan dan puan kita kau bayangkan tuan-tuan. Bayangkan macam mana orang Amerika. Tuan-tuan tengok ulasan-ulasannya. Dia hentam habis flat sisi Trump ni tuan-tuan dan puan ni. Nak mengatakan tuan-tuan, pemimpin pun rakyat nampak mana kekuatan, mana kelemahannya tuan-tuan. Jadi dalam keluarga kita siapa rakyatnya? Anak-anak. Siapa rakyatnya? Isteri. Isteri nampak tuan-tuan kelemahan-kelemahan kita sebagai suami, kelemahan-kelemahan kita sebagai ayah. Sebab itulah atas nama kelemahan yang tidak dibaiki kelemahan itu, tuan-tuan bertapak terus kelemahan itu menyebabkan pimpinan tidak berkesan dan pimpinan tidak berlaku sebenarnya tuan-tuan. Jadi cantiklah alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan malam ni tuan-tuan kita dah berbincang ni, saya rasa cantiklah tuan-tuan, sangat-sangat cantik. Dan tuan-tuan dan puan walaupun tajuknya macam seolah-olah macam ada sikit jenaka sikit, ayah hilang taring tadi, tanduk pula kata tanduk, hilang tanduk lagi teruklah. Hilang taring mungkin taring dengan tanduk ni dekat sini, taring ni dekat gigi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan saya nak pergi sekarang ni kepada Ustaz Akram tentang kita tengok sekarang ni oleh kerana ayah dan ayah ni untuk anak-anak dan suami kepada isteri, terutamanya ayah kepada anak-anak ni. Tuan-tuan ayah sendiri sedar dia tak mampu nak memimpin, ayah sendiri sedar
dia tak mampu nak memimpin bahagian pendidikan. Ayah sendiri sedar dia tak mampu nak memimpin bahagian pembelajaran. Ayah sendiri sedar dia tak mampu nak memimpin bahagian kehormatan yang Ustaz Abdul Sattar menyebutkan tadi. Maka apa dia buat tuan-tuan? Yang nak mudahkannya, didelegasikannya, diwakilkannya tuan-tuan kepimpinan itu kepada sekolah, kepada guru-guru. Kau binalah anak aku. Engkau pukullah anak aku. Engkau teriaklah anak aku. Engkau sebutlah apa saja. Engkau mainkan peranan seolah-olah engkau adalah ayahnya, engkau adalah suaminya. Kau jadikan, mainkan peranan ini. Itu yang berlaku sekarang tuan-tuan. Mudahnya, mudah. Bagi ustaz je lah. Anak kita dah nakal tuan-tuan. Masuk mahat tahfiz je, masuk mahat tahfiz. Akhirnya, sebagian mahat tahfiz tuan-tuan, adalah tempat budak-budak nakal ni. Yang bapa, mak ni atas nama kepimpinan yang lemah, tak boleh pun nak kata orang, melegakan ataupun nak menundukkan anak-anak ini. Kerana gagalnya kepimpinan, suruh orang lain buat tuan-tuan. Hantar sekolah tahfiz, hantar sekolah agama. Ini yang masalah-masalah besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekarang ni. Macam mana? Dan masalah ini berterusan tuan-tuan. Masalah ini berterusan. Ketiadaan ataupun kekurangan ataupun kegagalan kepimpinan yang kita dapat tahu sekarang ni tuan-tuan, oleh kerana ketiadaan ilmu sebagaimana yang kita bincang tadi, berterusan. And things getting worse and getting worse and getting worse. Macam mana caranya Ustaz Ikram dalam suasana yang sedemikian? Ustaz Ikram sebagai seorang kaunselor, ya, macam mana kita memerhatikan pergerakan masyarakat seperti ini? Macam mana Ustaz Ikram? Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih yang Datuk Ustaz Abdul Sattar, Ustazah dia dan para asisizah di luar sana, ibu ayah. Saya Datuk, sebenarnya bila Datuk cerita ni balik pengalaman saya dulu kan, bila ada di sebuah jabatan lama saya lah. Bila ibu ayah datang kata anak-anak tidak dengar kata, jadi luar kawalan, melakukan pelbagai kemungkaran dan kerosakan. Jadi mereka kata ini yang terbaik, hantar kepada pusat pemulihan. Saya Datuk, saya bila ibu ayah cakap macam tu, dalam hati saya ni cukup marah lah sebenarnya. Sangat-sangat marah. Sebab pertama, kenapa nak menyerahkan, bagi Datuk, macam Datuk cakap tadi, kenapa nak menyerahkan tanggungjawab tu kepada orang lain? Sedangkan permulaannya daripada rumah. Hilang taring atau tidak hilang taring ibu ayah, tadi saya katakan, saya masih kekal dengan apa yang saya sampaikan tadi. Tak pernah terlambat untuk ibu ayah mainkan peranan kembali. Anak-anak mungkin kita nampak lari daripada hala hidup. Tapi ibu ayah itu sendiri, kekuatan yang ada, apa dia? Doa. Kan? Doa. Dan saya yakin hari ini, kita yang ada hari ini, siapa sajalah yang menonton rancangan ini, Masya Allah, kita ada hari ini bukan sebab usaha kita semata-mata. Bukan. Tetapi ada doa-doa daripada ayah ibu kita. Ataupun mungkinlah, katalah kita diuji tanpa keadaan ibu dan ayah. Mungkin ada doa daripada para sesepuh, para moyang kita, datuk kita. Sebab itulah hakikat pada kehidupan kita. Dan kita diikat dengan kefahaman kehidupan beragama. Jangan lari itu tujuan. Kadang-kadang kita nak memulihkan anak-anak, tadi datuk kata bawa pergi ke tahfiz. Betul. Sangat ramai yang lakukan keadaan itu. Taklah saya kata salah, tapi dia akan jadi masalah. Sepatutnya yang dihantar tu yang paling cerdik, yang paling hebat, ya, untuk melahirkan lagi hebat. Sebab saya ada sahabat-sahabat saya tu hafaz Quran 30 juzuk, hafaz hadis lagi. Masya Allah sekarang jadi doktor, jadi pensyarah, dan dia melahirkan lebih ramai ilmuwan seperti mana dia. Kan? Jadi janganlah pula kata lepas ni tak nak hantar ke tahfiz dan sebagainya. Cuma kita kena faham kerangka framework yang dikatakan oleh Profesor Tan Sri Datuk Dr. Syed Muhammad Nakib Al-Attas. Hari ini, para masyarakat Islam hari ini, kita terpengaruh dengan framework yang ditentukan oleh orang lain. Kan? Orang kata kalau kahwin dapat anak, itulah bahagia. Kita rasa, oh betul-betul. Kalau orang menyatakan bahawa awak nak bahagia, awak kena buat begini, begitu. Kena tukar kereta, contoh. Jadi kita pun terikut-ikut. Jadi kita hidup ni berdasarkan apa yang orang kata. Itu yang akan jadi bebanan tekanan yang kita pilih untuk hadir dalam kehidupan kita. Tuan-puan yang saya kasih, saya muliakan. Sebab itu tadi saya katakan ayah, suami, kita kena ingat antara nafkah yang perlu ada adalah bukan setakat makan, minum, pakai saja. Tapi yang paling dilupakan adalah ilmu.
Kata guru saya Datuk Syekh Muhammad Nuruddin Marbut Abdullah Al-Banjari Al-Makki, kami belajar tentang darah haid istihadah. Ni lelaki ni kan, dia lelaki mengaji bab ni. Jadi Syekh kata, kenapa kamu ni lelaki kena belajar? Sebab nanti isteri kamu nanti dia akan lahirkan satu rasa keizahan, kehormatan kepada diri kamu sebagai seorang suami. Sebab suami menguasai ilmu. Yang isteri ni nanti dia akan bertanya kepada orang lain yang dia segan tu. Tentang darah haid, nifas dan sebagainya, ini perkara yang perlu suami kuasai. Walaupun sedikit at least kan. Begitu juga ilmu-ilmu lain. Sebab itu nafkah yang selalu kita lupa. Kalau tak mampu, berikanlah ruang, peluang pada isteri untuk hadir pada kursus-kursus, majlis-majlis pengajian, izinkan mereka. Tapi jangan pula kita biarkan diri kita dalam kejahilan dengan alasan kesibukan dan sebagainya. Jadi tuan-puan yang saya muliakan sekalian, untuk para suami juga, saya haraplah jangan kita salah faham. Malam ini bukanlah kita nak mental torture suami ke tidak, tapi Datuk sebenarnya kita nak bagi satu renjisan kesedaran yang barangkali kat luar sana kita tak akan dapat teguran-teguran ataupun pemikiran macam ni, supaya kita restart balik kehidupan kita, default balik kehidupan kita, mulakan balik. Sebab nanti, biarlah nanti tuan-puan, ayah-ayah, suami, kita meninggalkan anak-anak ni dengan kerinduan mereka terhadap kita. Mungkin nanti mereka akan kata, ya Allah, selama ini aku akan rindu betapa sepinya hidup ni dan menantikan kehadiran ayah lagi. Ya Allah, tubuh yang lelah, baju yang basah kerana keringat, hari ini baru aku sedar, itulah ayah. Apa yang ada dekat tangan dia ni, guris-guris halus itu disebabkan oleh luka-luka untuk mencari nafkah. Sebab apa? Anak-anak memerhatikan tuan-tuan, tuan-tuan, para suami sekalian. Mereka memerhatikan. Para isteri pun menjadikan kita sebagai contoh, tauladan. Dan jangan lupa, para suami, dan ingatan diri saya sendirilah sebenarnya. Isteri kita itu, walaupun kita rasa kita sebagai pemimpin, jangan lupa, dia adalah makmum kita. Dan jangan selama-lamanya kita rasakan makmum ni tak ada hak untuk menegur kita. Mungkin kita ada kebaranan, kita mungkin ada kesilapan dan kesalahan, maka isterilah punca kepada teguran. Kalau bukan dia, siapa lagi? Sebab itu bila masuk dalam alam perkahwinan, tuan-tuan, ibu ayah sendiri pun kadang-kadang tak kenal siapa anak dia yang sebenar. Jadi para suami, para ayah, maafkan saya nak mengajak. Hari ini mulakanlah jadikan isteri kita tu sebagai sahabat paling akrab dan rapat. Dan sebab dialah sebenarnya yang kadang-kadang menjadi penyeimbang kehidupan kita dalam kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Akui. Jadi wallahu a'lam. Masya-Allah Ustaz. Tuan-tuan para penonton, tengok Ustaz Ikram ni. Cara dia bersahaja tuan-tuan, sangat bersahaja. Tapi tuan-tuan dan puan ni dalam tuan-tuan, orang muda yang masih muda saya fikir, tapi dalam tuan-tuan, ilmunya dalam tuan-tuan dan puan ni. Yang inilah kita, inilah contoh-contoh manusia tuan-tuan. Ini contoh-contoh manusia yang ada di hadapan kita ni. Kalau misalnya kita tidak raikan malam ni, program macam ini kita tak raikan, dan 184 malam ditakdirkan tuan-tuan, satu malam pun tak tengok program ini daripada 184 malam. Dan program ini cerita tentang diri kita tuan-tuan. Seolah-olah program ini cermin tuan-tuan, cermin besar, big mirror in front of us. Tuan-tuan nampak tuan-tuan punya. Tuan-tuan nampak mata tuan-tuan, tuan-tuan nampak hidung tuan-tuan, dan tuan-tuan celah-celah tuan-tuan nampak hati tuan-tuan dan puan. Inilah program kita. Tapi kalau tidak juga, tuan-tuan macam Ikram sebut tadi, la ilaha illallah tuan-tuan. Pada saya lah, cantik lah. Saya harap sangat dan saya nak serulah tuan-tuan ni. Like and share, like and share. Bagi kawan-kawan kita tengok peluang, tengok ni. Peluang ni peluang tuan-tuan. Mana nak cari macam ni? Mana nak cari tuan-tuan dan puan? Bukan bayar 1 sen pun. Tengok, kita datangkan tuan-tuan. Daripada Alustar seorang, daripada Kota Baru seorang, daripada Kuala Lumpur seorang. Tuan-tuan, berinteraksi, bercerita. Bukan cerita-cerita tepi jalan ni. Ini cerita-cerita yang sangat indah tuan-tuan. Bahasa yang indah. Tuan-tuan, bukan retorik-retorik. Tapi cerita-cerita untuk memperbaiki diri kita sebagai insan di permukaan bumi ini tuan-tuan. Jadi kita rehat sebentar agaknya dalam 1 minit begitu mendengar pesanan daripada Yayasan Sabah. Sila tuan-tuan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita.
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan madu tualang asli keluaran Kuatmed Seniam Berhad yang dijamin 100% asli dan memang berkualiti. Kepada anda semua, jangan tunggu-tunggu lagi. Order sekarang dengan WhatsApp kepada nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Zaid, salam. Salam. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita teruskan tuan-tuan sikit lagi. Kali ini tiap-tiap ahli panel 2 minit, 2 minit, 2 minit. Kita akan tamatkan sekitar dalam 10 minit lagi. Saya harap tuan-tuan dapat bersabar mendengar tuan-tuan. Inilah butiran-butiran permata nilam yang keluar dari bukan mulut tuan-tuan, sebagainya keluar daripada hati kita untuk membantu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping membantu diri kita sendiri sebagai ayah, pemimpin yang lebih baik, sebagai suami pun kita nak jadi pemimpin yang lebih baik. Itu yang kita bincangkan. Tuan-tuan dan puan, saya tadi mengatakan tuan-tuan, pagi tadi dalam pukul 9 kami bertolak pukul 8 tadi. Saya tadi ada pukul 7. Pukul 7, setiap pukul 7 pagi tuan-tuan, setiap pukul 7 pagi. Hari yang ke-184 tadi tuan-tuan, habis saya terus pergi ke Melaka pagi tadi tuan-tuan. Habis pukul 7.45, terus pergi Melaka. Program tuan-tuan. Dianjurkan oleh seorang, Masya Allah tuan-tuan, ketua dakwah di Masjid Alai. Masjid Alai nama tuan-tuan ni. Seorang wanita tuan-tuan. Pasal baik dia saya sebutnya. Puan Hajah Rusnah Ngadiran tuan-tuan. Punyalah aktif lah tuan-tuan. Panggil saya, pujuk saya, rayu saya, datanglah doktor, datang. Dia boleh himpun dalam masa ni, dalam masa COVID ni tuan-tuan. Dia boleh pun dekat Masjid Alai tadi dalam 200 orang tuan-tuan. Imagine. Allah, dia telefon saya dalam perjalanan pun. Di mana doktor sekarang? Di mana doktor sekarang? Saya kata, kalau ada 10 wanita macam ini tuan-tuan, 10 muslimat macam ini, 10 muslimat satu daerah macam ini. Allah tuan-tuan, inilah pemimpin tuan-tuan. Sayangnya dia muslimat. Kita nak cerita dia pemimpin laki-laki ni tuan-tuan. Ini dia. Dan saya betul-betul tertarik macam mana dia boleh buat. Macam mana dia boleh buat. Macam mana dia boleh yakinkan. Orang boleh datang. Cantik tuan-tuan. Disiplin. Datang dengan bukunya, datang dengan buku catatan, mencatat, saya tengok wanita-wanita mencatat. Tapi yang lelaki tak ramai juga yang datang. Tak mencatat apa pun tuan-tuan. Itulah dia orang lelaki yang nak komen sikit ni. Okey, tuan-tuan, insya-Allah hari Jumaat ni saya nak bagi tahu pun live. Tadi live tuan-tuan, tadi live bagus tuan-tuan. Tadi live. Pembentangan yang pertama live, pembentangan yang kedua pun live. Bagus tuan-tuan ni. Dari segi penonton, viewers, dari segi dia punya apa, Masya Allah, tinggi tuan-tuan. Bagus dia. Tuan-tuan, hari Jumaat ni, saya ada live lagi tuan-tuan, pukul 2.30 di satu sekolah rendah, Setiabudi namanya. Sekolah Setiabudi ni di bawah Universiti Islam Antarabangsa. Sekolah rendah swasta tuan-tuan. Saya akan berdepan dengan 70 orang guru-guru sekolah rendah ni tuan-tuan. Swasta, Setiabudi namanya. Jadi saya nak cerita tentang profesionalisme keguruan. Itu live nanti tuan, 2.30 hari Jumaat. Lepas tu malam tuan-tuan, habis tu saya pergi ke Kuantan. Di Politeknik Kuantan. Pukul 9 malam begitu, nak bercerita mengenai macam mana nak melahirkan bakal insan, bakal citizen yang baik dimulai daripada insan-insan di Politeknik ini tuan-tuan. Itu kena cerita. Pagi besoknya, pagi Sabtu, saya akan berada pagi kuliah subuh di Masjid Jami' di Pekan di Kuantan,
di Jamik di Kuantan. Salah satu masjid Jamik di Kuantan. Dan malamnya tuan-tuan ada satu masjid nama Masjid Mufti di Kuantan. Saya akan bagikan kuliah maghrib semua live. Apa yang saya punya kuliah tu semuanya live tuan-tuan. Real time, online, live. Jadi tuan-tuan boleh saksikanlah insya-Allah. Tuan-tuan, ini adalah perkara yang perlu dalam hidup kita ini tuan-tuan. Dan inilah yang kita infakkan kepada masyarakat untuk membangunkan dalam konteks mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi tuan-tuan, yang disebut-sebut tadi tentang ilmu, yang disebut-sebut tentang ilmu keibubapaan, tentang ilmu parenting dan sebagainya, tuan-tuan catat tuan-tuan. Pada 3 hari bulan Oktober, cara online, namanya Wacana Qurrata Ayun. Nanti tuan-tuan bila terlihat perkataan Qurrata Ayun, wacana, itu daripada Yayasan Sabha tuan-tuan. Yang saya bersama-sama dengan Yayasan Sabha untuk mengadakan program ini secara periodik, cara tuan-tuan regular begitu. Sebulan sekali sampai 12 bulan kita boleh cover sebahagian daripada program parenting itu tuan-tuan insya-Allah. So 3 hari bulan Oktober tuan-tuan pukul 9 sampai pukul 12 tengah hari saya bersama dengan Dr. Mazita Ahmad. Dr. Mazita ni tuan-tuan PhD dalam counselling, PhD dalam psikologi, PhD dalam psikologi kekeluargaan, PhD dalam psikologi tentang kepimpinan, psikologi kepimpinan keluarga. Yang tuan-tuan banyak boleh belajar daripada beliau tentang anak-anak, tentang remaja dan sebagainya. Doktor dapat kedoktoran falsafah dalam bidang-bidang ini tuan-tuan Dr. Mazita Ahmad. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh pergi link sekarang ni, tuan-tuan boleh pergi sekarang ni, tuan-tuan pergi komen, tuan-tuan tekan komen tu, link tu saja tuan-tuan untuk tuan-tuan mendaftarkan diri untuk hadir dalam, bukan hadir, untuk tuan-tuan tak payah datang ke Kuala Lumpur tuan-tuan. Orang kita Kota Kinabalu tak payah datang ke Kuala Lumpur. Orang Bandar Seri Begawan tak pernah datang ke Kuala Lumpur. Singapura tak payah datang ke Kuala Lumpur. Ini online, live online. Di dapur tuan-tuan kita boleh di ruang tamu di rumah tuan-tuan kita boleh bersiaran tuan-tuan insya-Allah. Apa tajuk dia? Tajuk dia ialah parenting tuan-tuan. Parenting. Pentingnya pendidikan kekeluargaan, parenting, jangan sesal kemudian, jangan menyesal kemudian. Itu tajuknya. Saya harap tuan-tuan dan puan insya-Allah ini anjuran Yayasan Kebajikan Sabha. Bukan untuk keuntungan, bukan untuk financial gain, hanyalah untuk satu dakwah. Dan kita harap tuan-tuan dapat menderma bersama-sama untuk kita melahirkan satu projek yang ini akan berlaku di Malaysia ini tuan-tuan. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dah dengar banyak kali dah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi apa juga proceeds yang kita dapat tuan-tuan, kita akan masukkan dalam tabung dana Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan, saya ingatkan lagi, 3 hari bulan Oktober, pukul 9 sampai pukul 12.30, caranya ialah Wacana Qurrata Ayun secara online. Online, tuan-tuan dan puan, ya. Cara live begitu, ya. Dan kemudian tuan-tuan dan puan bolehlah tuan-tuan mendaftarkan diri, mengikut link yang ada kat sini. Ataupun tuan-tuan tengok, dia ada poster dia. Poster dia tinggi, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi pada FB page Dr. Hassan Ali, kita dah pinkan poster tu. Buka aja nampak poster itu. Jadi kat situ pun tuan-tuan boleh dapat link dia untuk tuan-tuan menyertainya insya-Allah, ya. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian, ya, kita nak teruskan tuan-tuan, ya, seorang 2 minit. Untuk Ustaz Hamzah Sattar, ya. Ustaz, ya, kita cerita tentang rumah tangga ni. Cerita tentang kekeluargaan. Khususnya malam ni kita cerita tentang kepimpinan dalam keluarga. Kepimpinan seorang suami, kepimpinan seorang ayah. Ustaz, boleh tak kita nak cadangkan supaya kita jadikan rumah tangga kita ni satu makmal, Ustaz. Satu laboratory, tuan-tuan. Satu makmal. Di mana kita buat eksperimen demi eksperimen. Akhirnya, sebelum kita mati, saya harap eksperimen itu sudah sampai satu kemuncak ketepatannya untuk dirasakan kehebatan kepimpinan kita sebelum kita mati bertemu dengan Allah, sesuatu berlaku yang terbaik untuk anak kita. Anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3, anak nombor 4. Walaupun di pertengahan jalan, kerana makmal ni, kita baiki. Dalam bahasa Jepunnya disebut Kaizen. Kaizen maknanya continuously improve. Tuan-tuan, ini kita nak kena lakukan. Apapun tuan-tuan dan puan, insya-Allah Islam betul-betul satu agama yang menitik beratkan sangat tuan-tuan tentang kebaikan, pembaikan.
Dan dikatakan tuan-tuan dan puan, Sayyidina Ali pernah menyebutkan, hari ini pastikan lebih baik daripada semalam, besok lebih baik daripada hari ini. Artinya, improve. Termasuklah hal mengenai kepimpinan dalam keluarga ini. Macam mana Ustaz Hatta? Ya, terima kasih Dato'. Jadikan rumah sebagai Ma'mal. Ya, saya pun tadi saya tak kata makmal tadi, saya kata jadikan rumah tangga ni sebagai satu ukuran taring kita. Jadi makmal ni tempat uji kaji juga kan, Datuk. Jadi saya ada ada senaraikan satu dua lah. Bagaimana kalau nak kata nak jadikan rumah tangga ni satu makmal, tempat kita buat uji kaji, bukan uji kaji isteri kita, bukan nak uji anak kita, tapi nak uji taring kita sama ada tajam atau tidak. Nak uji ustazah kata tadi, tanduk kita ni berfungsi ke tidak. Saya ada beberapa tips ataupun beberapa senarai lah yang boleh kita buat uji kaji untuk menjadi seorang ayah yang bertaring, seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik. Yang pertama sekali ialah kita uji diri kita, kita kaji diri kita tentang sebanyak mana kita ni mengutamakan keluarga. Maksudnya ada tak kita ni family first, ke kerja first, ke bos kita yang first, kita utamakan kerja kita. Bangun pagi bekerja nak pergi kerja, ke kita ni hidup kita ni untuk keluarga. Jadi kita cuba kita buat eksperimen bagaimana kita nak jadikan keluarga kita ni yang utama bagi kita. Apa saja kita buat ni sebenarnya untuk keluarga. Sebab keluarga ni adalah amanah Allah. Allah bagi amanah kita seorang isteri yang comelot ni. Allah jadikan anak-anak yang qurratu ain, yang Ustaz kata tadi, ataupun Datuk kata tadi, qurrata ayun. Anak saya yang sulung tu nama qurratu aini. Qurratu aini. Jadi kita minta dia, anak saya tu boleh menyejukkan mata hati kami lah, mak ayah. Jadi kalau kita boleh jadikan keluarga sebagai family first, utamakan keluarga, maksudnya kita dah adalah tu nak jadi seorang bapa yang baik, seorang ayah yang baik. Yang kedua, ada tak kita ni boleh bagi masa sikit untuk tengok anak-anak kita sekolah, pendidikan anak kita. Pernah tak kita tanya hari ni sekolah belajar apa? Ada tak faham ke? Boleh tanya ayah. Ayah boleh, ayah kalau matematik, setakat matematik tu kacang je, ayah boleh ajar. Setakat sains tu ayah boleh. Ayah ni bukan setakat fiqh, tafsir saja. Ayah boleh ilmu alam, sejarah, geografi, apa nama semua ayah boleh. Tanya ayah. Kalau ayah tak boleh jawab, ayah call orang lain suruh tolong jawab ke apa ke. Mana ada kita kalau anak sekolah tu, pendidikan dia ada tak kita tanya khabar. Tu kita boleh buat eksperimen lah. Hari ni kalau ayah yang baik, ayah yang sentiasa bukan setakat bagi duit dia pagi, ada duit pergi sekolah. Berapa cikgu nak duit? Tapi tanya juga, apa belajar hari ni? Bagaimana susah ke tak, ke payah ke, kerja rumah, kerja sekolah dah siap ke belum? Tu mudah-mudah yang kita boleh buat lah. Yang ketiganya, dengan isteri kita. Berapa kali kita bantu tolong isteri kita? Berapa kali tolong dia? Tolong sidai kain ke? Tolong masak air ke? Tolong cuci pinggan mangkuk ke? Tolong apa sajalah. Berapa kali dalam seminggu kita tolong dia? Tolong buat air ke? Saya yang buat air ni saya tak tolong lah sebab saya tak reti. Tak reti nak masak, nak bancuh kopi tu, boleh lah. Jadi hak tu tak ada. Tapi kalau setakat cuci piring tu boleh kot. Sekali-sekala. Menghiburkan hati isteri dengan cuci pinggan. Menghiburkan hati isteri dengan sidai. Ni yang sidai ni banyak kali saya sebut. Sebab saya selalu ni sidai kain ni. Cuci tandas. Itu menghiburkan isteri sebenarnya. Berapa kali kita cuba buat uji kaji, tengok, dan cuba kita try tengok sekali. Try test sekali. Lepas tu yang berikutnya, berapa kali kita peluk cium anak kita. Anak yang masa kecil-kecil tu mungkin peluk cium hari-hari, tapi bila dia dah besar sikit,
ada anak yang malu, ayah pegang anak rasa malu. Sebab jarang-jarang sangat kita peluk anak. Kita nak suruh anak jadi qurratu aini, qurrata ayun. Doa pun kita selalu baca Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Kita doa tu, tapi kita tak buat. Doa kita tak amalkan. Jadi peluk cium anak. Belai macam ustazah kata, perlu ada sentuhan, belayan. Dan satu lagi saya rasa 2 minit je Tok ni kan? Ya, sila. Satu lagi apa tadi hilang dah Tok. Itu sajalah Tok, hilang dah. Okey, tak apa dah, cukup dah. Banyak dah tu Ustaz, banyak dah tu. First, family first tadi. Yang kedua, bagi masa tentang pelajaran, bagi masa tentang homework dia, tengok sikit. Yang ketiga, tolong menolong. Yang keempat, peluk cium anak-anak. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tentang peluk cium ni. Allah, tak maaf lah. Saya minta maaf cakap pasal diri saya ni, tuan-tuan lupa ni. Saya selalu sebut, anak saya yang tua sekali dah 46 tahun umurnya, perempuan, seorang lawyer tuan-tuan ni. Dia dua anak, ada suami, kadang-kadang datang rumah dekat lah. Dia dengan rumah saya ni dalam perjalanan dalam 15 minit, 20 minit sampai rumah saya. Sampai rumah saya, kalau saya ada ataupun saya balik dia ada, pasti saya akan peluk dia, pasti. Saya akan cium dia tuan-tuan. Depan suami dia saya akan cium dia. Semua anak perempuan saya. Bila saya telefon hujungnya, okey sayang, bye sayang. Tuan-tuan, itu tuan-tuan ni. Saya rasa anak saya tak sanggup nak membelakangkan saya tuan-tuan. Saya rasa anak saya pun ada menuntun agaknya ni. Pasal saya tak sanggup nak menidakkan apa kata ayah. Tak sanggup rasa-rasanya. Kalau tidak tuan-tuan mencurigai apa yang dikatakan oleh ayah. Rasa saya tak sanggup. Sebab itu tuan-tuan 8 orang anak saya ada. Saya banggalah tuan-tuan dan saya syukur kepada Allah. Tak ada pun seorang yang memeningkan kepala lagi tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Sebab kasih sayang. Luahkan kasih sayang. Somehow we got to manifestasikan kasih sayang. Lahirkan, zahirkan. Bayang suami tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila balik letih tuan-tuan, apa dia buat tuan-tuan? Apa Nabi buat? Dia cari peha Sayyidatina Aisyah. Baring di atas peha sambil membaca Quran. Baring di atas peha, cari peha baring. Bayang intimnya tuan-tuan, bayang romantiknya tuan-tuan. Itulah dia. Dan itulah kepimpinan. Itulah kepimpinan tuan-tuan. Jadi sebab itu insya-Allah agaknya Puan Dina yang akhir ni, boleh tak Puan Dina share apa agaknya, minta maaf saya sebut ni peribadi apa agaknya satu ciri kepimpinan suami Puan Dina yang rasanya nampaknya menonjol bagus yang kita boleh share malam ni bersama-sama. Saya yakin mungkin ada 10, tapi congkil satu saja pada malam ini yang kita nak share bersama. Sila Puan Dina. Soalan cepumas ni. Baik, pertama sekali saya sebab ni darang yang terakhir saya ucap terima kasihlah kepada suami saya Ustaz Zulkifli yang malam ni mengambil alih tugas jaga anak-anak kecil malam-malam kan untuk bagi ruang kepada saya untuk bersama dengan Datuk Ahli Panel dan penonton semua pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih abang. Baik, jadi taring ni kita guna bukan nak siap-siap orang dalam rumah. Kita nak guna taring kita untuk lindungi orang dalam rumah. Yang saya nampak yang suami saya buat. Suami saya Datuk sebenarnya muda 4 tahun daripada saya. Masya-Allah. Dan ada kawan saya pernah cakap dekat saya, Dina, hang kan lepas kahwin dengan Zul, aku nampak hang berubah. Siapa yang kenal saya dulu sebelum kahwin dengan dia. Mungkin kenal saya hari ni bukan saya yang dulu. Sebenarnya memang suami itu adalah acuan. Seorang isteri akan berubah dengan acuan seorang isteri. Baik, jadi kita tengok bagi saya macam ni Datuk, saya tengok dia tahu macam mana nak tarik tali. Dia tahu macam mana nak lembutkan saya. Sampai ada orang kata Dina Zul ni pelembut Dina. Sebab Dina ni keras orang dia dulu. Ada sampai orang pernah cakap macam tu. Dia gunakan apa? Dia gunakan kasih sayang. Baik, jadi kita tengok balik macam mana Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika dia sampai giliran isteri dia iaitu Saudah binti Zam'ah. Kan?
sampai giliran Saudah, dan kemudian Rasulullah balik ke rumah Saudah tu, Rasulullah bagi salam, Assalamualaikum. Kan? Dan bila dia dengar cara Saudah, dia bukan dengar Waalaikumsalam tu sebagai jawapan tu saja, dia juga dengar cara isteri dia jawab. Cara isteri jawab tu dia dengar, ni lemah, suara ni lemah, suara letih ni. Kan, dia terus masuk, bila lepas Saudah saya dengar Saudah jawab salam, dia masuk, dia pergi cari tengok isteri dia buat apa. Rupanya isteri dia tengah duk gaul duk uli tepung. Kan? Baik, jadi tengah buat apa? Tengah nak sediakan makanan untuk mereka berdua. Jadi pada masa tu kan, kalau suami-suami sekarang ni dia buat apa? Kan, balik kerja aku letih, aku nak duduk bersidai dekat depan TV, tengok phone dan sebagainya. Tapi Rasulullah dia letih ya. Baru balik daripada dakwah semua, dan kemudian dia balik ke rumah Saudah, apa yang dia buat, dia tengok isteri dia letih. Dia pergi basuh tangan dia, ya. Dan kemudian Rasulullah SAW sinting lengan dia, dan dia masukkan kedua-dua tangan dia, menggaul, menguli tepung bersama-sama dengan isteri dia untuk menghiburkan isteri dia yang sedang letih. Allah. Mana nak cari kan? Allah. Macam tu contoh. Baik, jadi sebab itu bagi saya, Datuk, kepimpinan ni sebenarnya kita mula dengan pimpin diri kita. Kan? Jadi bila kita pimpin diri kita, sebenarnya kita tengah perbaiki diri kita. Bila kita perbaiki diri kita, nilai diri kita semakin baik. Kan? Jadi hati kita pun jadi semakin terasuh. Nak memimpin guna taring, bukan dengan mengawal dengan kuasa, tetapi guna untuk melindungi dan untuk memberi kasih kepada seluruh ahli keluarga. Dan niat relationship goal, kenapa niat kita berumah tangga kena betul. Ya, jadi kita kena duduk balik, renungkan balik, kenapa aku kahwin ni sebenarnya. Ya, baik, jadi sebab bayangkan tuan-tuan akhir sekali, satu ketika nanti ingatlah niat ni sampai bila satu ketika nanti kita bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak akan berpegangan tangan dekat dalam syurga, dan suami akan cakap alhamdulillah kita sudah sampai di sini akhirnya. Itulah yang ultimate goal kita dalam hubungan kita dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Seronoklah Ustaz Zul, masya-Allah. Dapat isteri macam Ustazah Dina ni, tuan-tuan dan puan. Saya pun nampak tuan-tuan, gaya-gaya tu memang tegas Dina ni. Memang susah nak dilentok ni. Tapi alhamdulillah Ustaz Zul, dengan cara kasih sayangnya, sahabat-sahabatnya pun heran tengok perubahan yang berlaku pada Dina. Inilah tuan-tuan, ini perubahan, because salah satu daripada tanda indikator yang kita tu berjaya dalam pimpinan atau tidak ialah perubahan yang positif yang berlaku. Ini yang berlaku pada Dina. Jadi tuan-tuan, insya-Allah terima kasihlah kepada Ustaz Abdul Sattar, tuan-tuan, sonok saya, betul-betul sonok. Dan kepada orang muda kita ni, Ustaz Ikram Hussein, tuan-tuan, yang saya hormati pendapat, cara dia menyampaikan. Antara orang yang 184 malam ni, dekat 200 orang yang datang bersama-sama menjadi panelis ni, yang antara bersahaja bercakap, Ustaz Ikram lah, bersahaja bercakap untuk itu. Bagus. Itu dia punya kualiti dia, tuan-tuan, kualiti dia. Dan kepada Ustazah Dina, alhamdulillah, mudah-mudahan kita jumpa lagi, bantu kami lagi di yayasan ini supaya kita dapat menggairahkan lagi gerakan dakwah kita untuk kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harap sejak 184 malam ni, saya tak tahu berapa ratus ribu perkataan sudah kita tuturkan. Harap tetap satu perkataan itu menjadi titian-titian untuk kita pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, yang mudah-mudahan kita jumpa lagi. Jangan lupa tuan-tuan, sekali lagi 3 hari bulan Oktober, 3 Oktober hari Sabtu daripada ke 9 sampai 12.30. Apa dia? Wacana Qurrata Ayun. Apa tajuknya? Tuan-tuan, tajuknya ialah pendidikan kekeluargaan atau parenting. Jangan sesal kemudian. Ikutilah tuan-tuan, daftar segera, pergi kepada link dia. Kalau tuan-tuan tak faham apa dia link dan sebagainya, mintalah bantuan anak, mintalah bantuan cucu tuan-tuan. Mereka sangat faham apa link yang patut tuan-tuan lihat untuk melakukan tindakan yang seterusnya, insya-Allah. Cukup sampai itu tuan-tuan dan puan, berjumpa lagi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita cakap ni bukan saja cakap. Apa yang kita cakap ni kita buat. Allah sangat murka kepada mereka yang banyak bercakap tapi tidak banyak berbuat, tuan-tuan dan puan. Aku la qauli hadza wa astaghfirullahal azim
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih.